Okey ya. Kita tengok tajuk kita hari ini iaitu kebangkalian peristiwa bergabung. Okey. Ini tempat lah kan bab yang ke-9. Okey, sebelum tu awak dah belajar kebangkalian, iaitu formula kebangkalian adalah kebangkalian suatu pemberi ubah, probability of A, contohnya suatu A, kebangkalian A, the number of A, okey, bilangan A, bilangan sampel A divide by the number of sample. Okey, bilangan A bahagi bilangan sampel. Ini kebangkalian lah yang awak dah belajar. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, seterusnya kita tengok tak aktif pula button ni. Okey. Kita tengok seterusnya kebangkalian peristiwa bergabung iaitu matematik tingkatan 4. Okey, kita ada 4 dia punya perkara yang perlu kita belajar iaitu yang pertama peristiwa bergabung. Okey. Kemudian peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tak saling eksklusif. Dan yang keempat adalah aplikasi kebangkalian peristiwa bergabung. Okay, kita tengok yang pertama iaitu peristiwa bergabung. Okay, apa dia peristiwa bergabung ni? Okay, peristiwa bergabung adalah gabungan. Okay, sekejap kita ambil pen. Okey, apa dia peristiwa bergabung? Gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Dia gabungan lah. Okay, sebelum ni awak belajar satu je gabungan peristiwa, iaitu satu kebangkalian. So, mulai dari form 4 ni awak akan belajar gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, kita tengok contoh. Okey, dia kata satu ruang sampel, okey, bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, tengok yang E ni dia kata 5 keping kad, okey, label huruf tekun. Okey, ada 5 keping kad label huruf tekun. Okey, dimasukkan dalam satu kotak. Masuk kotak ni ada 5 keping kad lah, iaitu TEKUN. Masukkan dalam kotak ni. Okey, tengok ini kita tengok situasi seharian. Awak jangan pening kepala, kita enjoy belajar hari ni. Okey, satu lagi kalau ada yang tak faham boleh terus beritahu beritahu. Alright, boleh tegur lah tak masalah. Okay, laju sangat ke, perlahan sangat ke. Okey. Kemudian dia kata 2 keping kad dikeluarkan. Kita nak 2 keping. 1, 2. Ada 2 keping kad kita nak keluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, maksud dia kalau kita ada T, kita ada E, kita ada K, ada U, ada N. Katakan yang pertama kita dah dapat T. Okey, katakan yang pertama kita dah dapat T. Okay, T, katakan T. Yang kedua, kita tak akan dapat T lagi. Yang kedua, kita mungkin dapat E, K, U atau N. So, awak boleh buat gambar rajah pokok iaitu T, kemudian E, K, U, N. So, senaraikan. Ini adalah T, E. Kemudian ini adalah T, K. Ini adalah T, U, T, N. Kemudian yang kedua, mungkin kita ambil E. Okey. Yang pertama E, yang kedua mungkin T, K, U, N. So awak senaraikan E, T, E, K, E, U, E, N dan seterusnya sampai habis. Okey, itu kaedah gambar rajah pokok. Okey, saya lebih suka awak buat kaedah kotak. Okey, tengok awak senaraikan bila satu kad tu ada tekun T, E, K, U, N. So awak senaraikan ni T, E, kita ambil sini lah T, E, K, U, N. Ini yang pertama. Okay, bila yang pertama kita dapat T, E, K, U, N, pilihan dia. Yang kedua, kalau kita dah dapat T, yang kedua kita tak mungkin dapat T lagi. Itu kita pangkahkan ni. Kan tak kita pangkahkan. Okay. Kemungkinan kita akan dapat E, kemungkinan dapat K, kemungkinan dapat U, kemungkinan dapat N. So kita senaraikan T, E, T, K, T, U, T, N. Ini lagi mudah. Okay, daripada gambar rajah pokok. Awak boleh pilih lah. Kalau awak rasa gambar rajah pokok senang, awak buat gambar rajah pokok. Tapi bagi saya, dua-dua kena mahir lah. Tengok bergantung pada soalan. Okay. Yang kedua, katakan yang kedua awak dapat yang pilihan dia atau
Yang pertama awak dapat E. So yang kedua awak takkan dapat E lagi. E sini kita dah ambil, dia tanpa pemulangan. So yang kedua mungkin akan dapat, ini yang kedua mungkin akan dapat T, mungkin akan dapat K, mungkin akan dapat U, mungkin akan dapat N. So senaraikan, ET, E, K, E, U, E, N. Okey, setakat ni faham tak? Cuba respon sikit. Faham cikgu, faham cikgu. Faham Okey, faham Ini awak dah belajar belum? Dah. Belajar. Faham tak yang cikgu ajar? Sama tak? Sama cikgu. Sama. Okey. Kalau dah faham, cakap lah cikgu, ini dah faham cikgu, boleh laju teruskan. Sekarang tu Okey, so awak senaraikan semua. So dia kata tanpa pemulangan. So tulis ruang sampel ni dah ruang sampel dia. Ni ruang sampel dia, iaitu T, E, K, N, T, U, T, N, E, T, E, K, E, U, E, N, K, T, K, E, K, U, K, N, U, T, U, E, U, K, U, N, N, T, N, E, N, K dan N, U. Cuma kita tak nak yang sama. Bila kita dah ambil T, kali kedua tak akan dapat T. Bila kali pertama ambil E, kali kedua tak akan dapat E lagi. Kali pertama dapat K, kali kedua tak mungkin dapat K. Sebab dia kata tanpa pemulangan. Kalau kali pertama dapat U, kali kedua tak mungkin dapat U. Kali pertama dapat N, kali kedua tak mungkin dapat N. Itu maksud dia tanpa pemulangan. Kalau dia kata dengan pemulangan, dipulangkan semula, yang ni kita ambil lah. ET kita ambil, tengok ayat dia. Sekarang tanpa pemulangan, so kita tak boleh ambil yang dah terpilih kali pertama. Okey, setakat ni faham tak? Faham jelas Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok sampel yang kedua. Dia kata tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okey, dia kata 2 keping shilling A, 2 keping shilling di lambung. Okey, bila 1 keping shilling, kemungkinan yang ada adalah awak tengok duit shilling Awak keluarkan duit shilling. Kemungkinan yang ada adalah angka A ni untuk angka, G ni untuk gambar. Kalau awak tengok duit shilling, kemungkinan kalau awak lambung duit shilling tu, kemungkinan yang awak akan dapat kesudahan dia adalah angka atau gambar. Angka yang contoh 5 sen lah. Kalau gambar belakang ni gambar apa tu 5 sen. Wow ke apa. Jadi angka dan gambar. Jadi bila 2 keping duit shilling dilambung, maksud dia kalau gambar ajar pokok tu, yang pertama mungkin dapat angka, duit keping yang kedua mungkin angka, mungkin gambar. Faham tak ni? Ataupun yang pertama mungkin dapat gambar, yang kedua mungkin angka, mungkin gambar. Yang ni maksud dia duit keping A dan duit keping duit shilling A dan duit shilling A, dia adalah maksud dia tak bersandar. Tak bersandar ni maksud dia tak ada kena-mena dengan pemilihan kali kedua. Nanti kita tengoklah bersandar lepas ni. Maksud dia kali pertama dan kali kedua dia tak mempengaruhi. So kalau pertama dapat A, kedua boleh dapat A sebab 2 keping duit shilling yang berlainan. So jawapan dia adalah AA, AG, GA dan GG. Ni gambar ajar pokok. Ataupun awak boleh buat bentuk kotak tadi. Boleh juga. Ni pilihan yang pertama, duit keping shilling yang pertama, ni keping shilling yang kedua. So dia tak ada kaitan. Kalau kali pertama dapat A, kali kedua boleh lagi dapat A sebab 2 benda yang berlainan. So awak boleh bagi dalam bentuk pokok tadi, ni dah sampel dia, ataupun dalam bentuk table. Ni dah sampel dia. Ada 4 sama juga. Boleh ikut? Ni kita bagi yang basic. Awak nak buat latihan dulu ke atau nak teruskan? Nak teruskan peristiwa bersandar tak bersandar? Nak cuba latihan ke? Jom teruskan lah. Nak cuba latihan ataupun latihan ada kan? Cikgu awak bagi kan? Saya dah bagi list kan? Practice kena list 9.1A. Awak nak cuba latihan ke ataupun nak teruskan? Cuba latihan. Ya? Cuba latihan. Macam mana? Kita cuba latihan dulu before kita. Okey. Saya tengok awak lah. Kalau awak rasa nak teruskan, saya teruskan. So kita buat latihan dulu. Ni saya stop dulu Saya stop recording. Nanti saya ni lah share lah ni bahan ni.
Okay, awak latihan, kita rakamkan panjang pula awak nak tengok video tu. Okay, kita tengok. Kita stop boleh.